pun pedih hati, menanggung derita di madu sekejap je, dekat dalam sebulan 2 bulan kot, sekejap je. Sebab kalau kita tak bagi, suami kita meronta, akhirnya mungkin berlaku perzinahan. Dan kita tahu suami kita itu makan luar, kita sebagai tidak terima ke suami kita? Sebagai suami kita boleh ke kita terima? Macam ada satu Allah pernah cerita dengan saya, lama dah dulu, dia tak boleh tengok bapak dia peluk perempuan lain. Saya tanya balik, kalau perempuan itu isteri, perempuan itu isteri kedua bagi bapak dia, bukan? Takkan tak boleh tengok juga, sebab dah halal. Dia tanya, diam ni. Saya jawab, diam, boleh kata apa kan? Tapi kalau perempuan yang tidak dinikahi, perempuan simpanan macam mana? Boleh jadi porak, peranda rumah tangga, kan? Menjatuhkan maruah. Memang lagi-lagi kalau kena cepuk pula, kan? Kalau kena cepuk tak haluan. Tengok orang yang kena haluan, mana ada senyum je, ambil lah cakap gambar, pakat tutup muka belaka dulu, maruah jatuh, menyebarkan penyakit. Kalau kita berzina, cari pelacur, terdedah kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan seks, dengan izin. Yang paling berbahaya HIV. HIV. Malah saya pernah baca, kita pernah baca, ada isteri yang kena AIDS, kena dijangkiti virus HIV kerana suami dia, daripada suami dia, dan suami dia dapat daripada perempuan lain. Suami dia tu, contoh saya pernah baca, suami dia driver lori, pemandu lori, selalu pergi jauh-jauh, Johor Bahru, Kuantan, jauh, Maluku, jauh, Pulau Terengganu. Tiap-tiap tempat dia berhenti ada, dia akan pergi cari perempuan. Pasal dia jarang balik rumah. Bila dia dah panjang-panjang tu, adalah sangkut. Bila dia balik ke rumah bersama dengan isteri dia, dalam tak sedar dia menyebarkan virus berbahaya tu kepada isteri dia. Setelah beberapa lama isteri dia sakit-sakit, pergi cek doktor, minta maaf puan sudah ada virus HIV, sudah ada AIDS. Dapat tak mana? Bukan isteri dia tu ada mainan jantan lain, tak ada. Tapi macam mana isteri dia boleh kena? Kalau suami itu tidak melakukan hubungan seks dengan perempuan yang tak dinikahi, perempuan yang bukan isteri dia, tak kena. Wallahu a'lam. Dan menimbulkan keresahan jiwa dan perasaan. Lama tak tenang, sebab tak berjawab, tak dikatakan, tak tenang, besar gelisah. Nak lelap pun payah, takut geram, baru lelap, tok. Orang tu pintu, siapa? Kami penguasa Jawi. Dalam kahwin. Tapi kalau dah kahwin, blender, dapat isteri kita, suami kita, orang tak buat apa. Wallahu a'lam. Bagi tujuan memelihara akhlak dan mengelak kerosakan, Rasulullah SAW bersabda, satu hadis Nabi, an Abi Hatim al-Muzani radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hatim al-Muzani radhiyallahu anhu kata ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluquhu. Jika kamu datangi seseorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, faqihuhu, maka nikahkan dia. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasad. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasad. Jika tidak, akan berlaku fitnah dan kerosakan di atas muka bumi. Itu dia. Macam saya cerita tadi, dah betul lah. Kalau dah ada tu kahwin dengan dia, tapi kita fikirlah macam mana cara yang kita nak kahwinkan dia tu. Kan? Kita buat nikah gantung ke? Kamu ni nikah je, kamu buat nikah je ni. Selama kamu belum masa belajar ni, belum kerja, ya, kamu yang isteri kamu duduk rumah ayah je, kamu duduk dengan abang mama. Apa kalau jumpa macam mana bah? Ajak jumpa tak boleh lah. Kalau nak pergi Cameron ke, nak pergi Bukit Fraser ke, nak pergi mana sekali lah, jalan dulu. Tapi duduk dengan mak ayah selesai, jangan duduk sekali. Kamu tak mampu lagi. Kalau kamu dah mampu, tak apa, boleh duduk sekali. Abang nikah buat macam ni, nikah dengan kamu ni nak selamatkan kamu daripada zina. Boleh? Kamu tak boleh. Si suami itu tak duduk dengan isteri dia serumah. Jadi tak wajib atas dia, belum wajib atas dia memberi nafkah pada isteri dia. Kalau duduk rumah, baru kena bagi nafkah. Kita nak selamatkan anak-anak kita ni supaya tidak terjebak dalam perzinahan. Nabi kata, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Kalau kita tak buat, tak lakukan benda itu, yang tu yang Nabi kata, akan berlaku fitnah dan kerosakan di atas muka bumi. Akan berlaku. Kalau dah terlanjur, dah mengandung, macam mana nak buat? Kita tu selalu dah accident baru nak buat kan. Dah accident, rasa kita pun garam, bapak perempuan tu pun garam, memang tak boleh jumpa. Bila dah accident, macam mana nak buat? Kalau yang panjang, kalau si perempuan tu panjang fikir baik buruk, baik ni macam mana pun bayi saya, anak saya tak nak buat apa-apa. Saya nak pelihara, saya nak kandung dia, saya nak lahirkan dia. Kalau yang sini tak fikir banyak, fikir nak selamat, nak cari jalan selamat, kan dia mahal sangat, bukan dia kacau ya. Pergi klinik, DSC, cuci duit. Jadi kita tengok anak kita macam ni, kahwinkan, panggil kahwinkan. Sebab kalau kita tak kahwinkan, ni nanti sebut akan berlaku macam-macam hal yang kita mungkin tak boleh hadapi ni. Itu yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Jadi kita sampai situ. Buku surat 13, InsyaAllah pada bulan kita akan datang, buku surat 14 kita akan sempurnakan perbincangan tentang hikmah pensyariatan nikah, dengan dua lagi hikmah yang masih belum dibincangkan lagi, yang kelima dan yang keenam. InsyaAllah pada 18 November 2013, 18 November 2013, buku surat 14, buku surat 14, menjaga kelangsungan generasi manusia yang sejahtera dan mengembangkan kekeluargaan dan mengeratkan semangat bekerjasama. Nanti insyaAllah kita akan bincangkan dua hikmah yang terakhir ni pada bulan kita akan datang, itu pada 18 November 2013. InsyaAllah kuliah yang pertama
untuk tahun 1435 Hijriah, kitab Fiqh Haji ni. Adapun bagi kitab Rasul Mu'alim, kemudian akan datang adalah pada 2 November 2013. Jadi harap tidak mengundurkan diri lah. Harap tidak mengundurkan diri. Kepada yang ada bawa ada kitab, bawa kitab sekali. Yang pada kitab Rasul Mu'alim ada satu lagi tinggal. Kalau nak ambil malam ni, elok guna lah. Harganya RM20 saja. Yang belum ada kitab Rasul Mu'alim ni lah. Yang dah ada bawa. Jangan dibiarkan jadi hiasan almari rumah saya. Bawa untuk dikati kongsi ilmu untuk kita mengaji. Yang belum ada tinggal satu. Ni last copy kan. Last copy tinggal satu je lagi. Harganya RM20 saja. Boleh dapatkan daripada saya malam ni, insyaAllah. Allah SWT. Jadi sekian dulu kuliah kita pada malam ini. Yang baik datang dari Allah SWT. Yang kurang nanti yang terlepas cakap atau yang terkasar baca itu adalah daripada kekurangan kelemahan saya. Wallahu wassalamualaikum. Aku lupa oleh asal Bapak Azri walaupun. Dan sesuai kita akhir kepada kita malam ini dengan tasbih al-Taqarah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم من هذا جمعا مرحوما وتقرنا به تفرقا معصوما. اللهم إنا نجد في دخول أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرج شمهم وفرج كما وشدد كلمة وزلزل أقدامهم وصلي على المكبر الإسلامي يا قهار يا جبار يا متقين يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجل السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وصلنا من بداية ومسلسل يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا من وزنا فما يا أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا نفسنا وأمنا ولقاءنا إنك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك التواب منا ونحن أسمك وأجبنا فيها السلام وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل كما بالله والتوفيق. والسلام عليكم.